Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini, sama-sama kita dapat menghadiri program yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor, iaitu Mesra Ummah bersama Jabatan Mufti. Jadi untuk hari ini, topik yang kita pilih akan kita bincangkan bersama-sama adalah berkaitan dengan solat jamak bagi pesakit kronik, yang mana perkara ni dah pun difatwakan di peringkat mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Dan untuk hari ini kita akan kongsikan fatwa tersebut dan isu-isu yang berkaitan, yang berbangkit daripada fatwa tersebut untuk menjadi rujukan kepada umat Islam, khususnya di Negeri Selangor ini, yang mana penyakit ataupun musibah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada siapa yang meminta, tetapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Dan apabila ditimpa musibah ataupun dijangkiti penyakit kronik ini, tidak kita perlu menerima dengan hati yang sabar, dan pada masa yang sama kita perlu ada ilmu yang cukup di dada untuk memastikan amalan ataupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terhenti dengan musibah ataupun dengan sesuatu penyakit yang menimpa diri kita. Jadi pada hari yang penuh dengan barakah ini, bersama-sama dengan kita tetamu jemputan khas kita, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Mat Jaiz bin Kamus, sebagai sekarang ni adalah AJK Fatwa, ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, dan juga mantan Ketua Penolong Mufti Jabatan Mufti Negeri Selangor, yang untuk sama-sama membincangkan bersama-sama kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk yang saya sebutkan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Sihat dah datang ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz sudi untuk menerima jemputan kita ni, walaupun kesibukan kegangan masa. Alhamdulillah pada pagi ni dapat juga Ustaz hadir untuk sama-sama berkongsi ilmu bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang mengikuti di live Facebook kita. Mudah-mudahan kita dapat menumpukan perhatian, dan jika ada sebarang persoalan bolehlah diajukan melalui platform tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serah kepada Al-Fadhil Ustaz Mat Jaiz bin Kamus untuk memulakan perbincangan kita berkaitan dengan solat jamak bagi pesakit kronik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Saudara Wahid selaku moderator, seterusnya kepada semua yang berada bersama-sama di Facebook Live Jabatan Mufti Negeri Selangor, yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah SWT, kerana pada pagi ini kita dapat bertemu di alam maya, yang mana kita akan bincangkan sedikit berkenaan dengan fatwa solat jamak bagi pesakit kronik. Ingin saya nyatakan sebelum kita bincangkan lebih panjang, sebenarnya perbincangan berkenaan dengan pesakit kronik ini ataupun sembahyang jamak pada pesakit kronik ini
asasnya ialah solat lah, asasnya ialah semayang, dan telah difatwakan dan telah diwartakan oleh Jabatan Mufti pada 19 Mei 2002. Dah lama dah sebenarnya perbincangan ini. Mungkin ramai di antara penduduk negeri Selangor ni tidak mengetahui berkenaan fatwa ini, dan mungkin ada yang dah pun dengar-dengar tapi tak jelas. Ingin saya bacakan sedikit berkenaan dengan fatwa hukum sembahyang jamak ni, iaitu yang telah diwartakan pada 19 Mei 2002, yang mana keputusan dia iaitu harus menjamakkan sembahyang kerana menjalani rawatan penyakit kronik yang makan masa yang lama. Jadi maksud penyakit kat sini ialah penyakit kronik. Jadi bila kita sebut penyakit kronik, maknanya tidak ada pilihan kepada pesakit, melainkan mereka ni nak menunaikan sembahyang, mereka terpaksa menjamakkan sembahyangnya. Kalau tidak, berkemungkinan mereka ini tidak dapat menunaikan sembahyang pada setiap waktu ataupun pada 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan adanya fatwa ini, pesakit-pesakit kronik kita insya-Allah dapat menunaikan sembahyang 5 waktu. Yang keduanya berkenaan dengan petugas-petugas hospital, doktor, jururawat dan sebagainya, iaitu yang tidak dapat meninggalkan tugasnya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, seperti doktor yang bertugas di ward ICU dan semua terpaksa bertugas tanpa had masa. Itu maknanya bukan yang bertugas saja, maknanya bertugas tu maksudnya tanpa had masa yang melibatkan sembahyang 5 waktu. Mungkin tak dapat menunaikan sembahyang 5 waktu, mengikut masa yang telah diwaktukan, difardukan. Jadi keputusan dia keharusan menjamakkan sembahyang dikhususkan pada masa berlaku darurah sahaja. Nanti kita akan bincang satu-satu selepas ini. Dan tidak terpakai pada masa sihat bagi pesakit kronik tadilah, ataupun dia sakit tapi tak kronik. Itu dia. Dia sakit tapi tak kronik. Jangan pula dia asal sakit jamak, asal sakit jamak. Jadi itu tak kenalah. Jadi sebabnya sebagaimana moderator kita kata tadi, mesti ada ilmu pengetahuan berkenaan dengan solat jamak bagi pesakit. Supaya yang pertama sekali kita dapat menunaikan ibadah. Yang keduanya, yang paling penting juga, yang tak kurang pentingnya, ialah kita menunaikan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Kerana al-amal bila ilmin mardud. Kalau kita beramal tanpa ilmu, ditolak. Bukannya tak dapat pahala, bukannya tak diterima, tetapi ditolak. Masa ditolak tu tak sah. Bila tak sah, nanti di akhirat besok akan dituntut juga oleh Allah SWT kerana tidak menunaikan sembahyang. Jadi bagi pesakit, bila dia sihat ataupun dia sakit tidak kronik, tak bolehlah dia sembahyang jamak, sembahyang secara jamak. Begitu juga dengan petugas-petugas, doktor ataupun jururawat ataupun sebagainya. Kalau sekiranya dia sudah tidak sibuk lagi, dapat menunaikan sembahyang setiap waktu, maka tidak ada lagi rukhsah, ataupun tidak ada lagi keringanan bagi mereka untuk menunaikan sembahyang jamak. Itu fatwa berkenaan dengan keharusan sembahyang jamak. Jadi sebelum kita membincangkan berkenaan dengan sembahyang jamak bagi pesakit kronik ini, ingin saya flashback sikitlah. Kerana apa? Kerana asas sembahyang jamak bagi pesakit kronik ni ialah kewajipan sembahyang. Mengapa dibolehkan kita sembahyang jamak? Kerana untuk memastikan setiap individu Muslim itu
yang cukup syaratnya, ya, maka mereka dapat menunaikan kewajipan, ya, dengan sepenuhnya. Jadi untuk kita mengetahui hukum asal ataupun dikatakan azimah, ya, azimah itu hukum asal lah, ya, hukum asal sembahyang, ya, sebagaimana yang Allah Taala firmankan, ya, dalam surah An-Nisa, yang berbunyi innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban maqruta. Sesungguhnya sembahyang kepada orang mukmin adalah menjadi satu kewajipan yang telah ditentukan waktunya. Jadi ini ayat ini qat'i subut ataupun hukum yang putus, yang tidak boleh lagi dibincangkan, yang tidak boleh lagi diperbincangkan. Maknanya kewajipan itu maka wajiblah, ya, ditunaikan oleh setiap orang mukmin. Saya ambil sikit-sikit dalil, ambil cabut-cabut sikit dalil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibn Hibban, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, ataupun mereka itu maksudnya orang munafik, ialah dengan solat. Okay? Jadi Nabi kata, maka siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah menjadi kafir. Jadi dekat sini berat ni, ya. Nabi kata kalau siapa yang meninggalkan sembahyang, sungguh dia telah menjadi kafir. Jadi kafir kat sini banyak perbincangan, ya. Tak boleh lagi tengok zahir hadis, ya. Jadi jangan kita kata pula orang yang meninggalkan sembahyang tu kafir, ya. Tengok macam mana niat ataupun tujuan dia meninggalkan sembahyang. Kalau dia setakat malas meninggalkan sembahyang, tidaklah pergi kepada kafir, ya. Cuma kafir nikmat ataupun kufur nikmat saja. Tetapi kalau dia engkar dengan wajibnya sembahyang, itu betul-betul, ya, menjadi kafir i'tiqad, ya. Maka wajiblah dia, ya, mengucap dua kalimah syahadah, ya, untuk kembali kepada Islam. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dan Ahmad, wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pendek je hadis ini, ya, yang mana Nabi kata membezakan antara hamba yang mukmin dengan seorang yang kafir dan syirik ialah meninggalkan solat. Jadi itu dalil daripada ayat Al-Quran, ya, dan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yang menunjukkan kepada kita wajibnya kita menunaikan sembahyang. Jadi sembahyang ini kalau kita nak bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ada sikit perbezaan, ya. Macam puasa, zakat, haji, beza dengan kewajipan sembahyang, ya. Kewajipan sembahyang ini asalkan dia Islam, asalkan dia masih lagi berakal, ya, macam mana keadaannya pun wajib dia sembahyang, ya. Dia sihat ke, dia sakit ke, dia sibuk ke, dia lapang ke, ya, ataupun apa cara sekalipun, selagi akalnya masih berfungsi, wajib dia menunaikan sembahyang. Tapi puasa boleh tak puasa semua hidup. Mungkin dia sakit, ya, doktor mengusahakan tak boleh puasa, dia tak puasa, ya. Tapi adalah cara dia, mungkin bayar fidyah, ya, ataupun sebagainya, ya. Begitu juga dengan zakat. Kalau tak ada cukup nisab haul, tak wajib zakat semua hidup dia. Begitu juga haji. Kalau tidak ada kemampuan untuk menunaikan haji, maka semua hidup dia tidak menunaikan haji, ya, tak wajib menunaikan haji. Tapi sembahyang tidak, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Jadi orang sakit ataupun orang yang bertugas wajib menunaikan sembahyang. Tetapi itu hukum asal, ya, itu hukum asal dia. Tetapi cara mengerjakan dia ada sikit murunah ataupun sedikit fleksibel, ya, ataupun mengikut kemampuan individu tersebut. Jadi itu sebabnya kita nak bincangkan pada pagi ini, iaitu solat
jamak bagi pesakit kronik. Jadi kalau kita lihat sedikit pendapat ulama silang tentang solat jamak kerana sakit dan uzur ni, dalam mazhab Syafi'i pendapat yang masyhur dan muktamad bahawa jamak hanya pada safar yang jauh, untuk orang musafir yang cukup dia punya marhalah, ataupun ketika hujan, ataupun ketika hari Arafah. Itu ada sabit dalam Al-Quran dan sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia kata adapun bagi orang yang sakit tidak boleh menjamakkan solat. Ini kerana faktor sakit adalah satu yang tidak pasti. Maksudnya tidak ada dalil dalam Al-Quran untuk menjamakkan sembahyang bagi orang yang sakit ni. Sedangkan penetapan waktu sembahyang ada satu yang sabit berdasarkan nas, bagaimana apa yang saya bacakan tadi. Namun begitu Imam An-Nawawi dan beberapa ulama Syafi'iyah yang lain seperti Al-Qadhi Husain, Ibnu Suraij, Ar-Ruyani, Al-Mawardi, Ad-Darimi dan Al-Mutawali menyokong pendapat yang membenarkannya. Jadi maknanya masih ada ruang lagi kepada pesakit-pesakit ini untuk menjamakkan sembahyang berdasarkan kepada pendapat Syafi'iyah ataupun pendapat imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Jadi berdasarkan ini membenarkan bagi pesakit-pesakit yang berkenaan ataupun kita tahu pesakit yang kronik ini untuk menunaikan sembahyang secara jamak. Cuba kita lihat dalam Tariqatus Sadidah Qism Ibadah halaman 322. Itu dia dalil secara ringkaslah yang membolehkan kita untuk ataupun pesakit kronik untuk menunaikan sembahyang secara jamak. Cuba kita lihat sedikit berkenaan dengan keharusan solat jamak ini, sebagaimana pun telah dipatuakan. Kita lihat apa sebab dia berikan kepada pesakit-pesakit ini rukhsah, ataupun kita kata kemudahan, keringanan untuk menunaikan sembahyang secara jamak. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala kata yang bermaksud tidaklah jadikan kepada kamu agama ini susah, sempit. Jadi agama ini turun bukannya menyempitkan, bukannya menyusahkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hendakkan kamu mudah, tetapi Allah tak mahu kamu dalam keadaan susah. Jadi berdalilkan dengan ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, maknanya orang yang sakit ataupun orang yang bertugas tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi seorang Islam itu masih berakal. Baik, macam mana cara untuk melakukan solat jamak bagi pesakit yang kronik ini? Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mengikut apa yang kamu mampu. Dan hadis riwayat Bukhari Muslim, wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka buatlah apa yang kamu mampu. Jadi mampu dekat sini. Perbincangan mampu. Saya dah bagi dalil, saya dah bagi fatwa, kemudian saya dah bagi dalil kewajipan sembahyang, kemudian saya dah bagi dalil tentang rukhsah bagi
pesakit-pesakit kronik ini untuk menunaikan sembahyang secara jamak. Dan saya juga dah bagi dalil menunaikan sembahyang mengikut kemampuan. Ya. Jadi macam mana kita nak tunaikan sembahyang ataupun pesakit-pesakit kronik ini atau petugas-petugas untuk menunaikan sembahyang secara jamak. Jadi keringanan yang diberikan oleh Allah SWT dalam ayat yang umum ini, maka kita nak lakukannya mestilah mendapat panduan daripada Nabi. Nabi dah tak ada, jadi kita dapatkan pula panduan daripada ulama, supaya kita tidak melakukan mengikut apa yang kita fikirkan. Bagaimana apa yang dijelaskan awal-awal tadi, supaya walaupun kita tunaikan solat, kemudian kita buat secara jamak pula bagi sakit kronik ini ataupun petugas yang tertentu, maka solat itu sah, dan tidak batal dan tidak dituntut pula esok di hari akhirat. Mengapa kita diberi keringanan di dalam melakukan ibadah? Itu secara umum lah. Mengapa dibagi keringanan? Yang pertama sekali, musafir. Itu dah tentu kita tidak bincangkan pada pagi ini. Yang keduanya iaitu pesakit. Ni yang pesakit ataupun petugas. Yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Bagi pesakit ini, kalau dari segi kemampuan yang pertama, Nabi kata di dalam satu hadis yang lain, Nabi kata salli qa'ima fa illam yastati fa qa'ida fa illam yastati fa ala jambin. Semayanglah secara berdiri, kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu mengiring. Itu bab berkenaan dengan kemampuan semayang. Tapi yang kita nak bincangkan juga pada pagi ini, yang menjadi fokus kita ialah semayang jamak bagi pesakit kronik ini. Tetapi ingat, semayang jamak ini hanya semayang jamak, tetapi tidak boleh dikasarkan. Jangan dikasarkan pula. Kalau macam mana kronik pun ataupun macam mana sibuk pun petugas-petugas menunaikan tanggungjawabnya, khususnya petugas-petugas kesihatan, hospital dan sebagainya, maka tak boleh mengkasarkan jamak dan kasar. Kemudian yang dibolehkan ialah jamak sahaja, tanpa kasar, ataupun kita kata jamak tamam. Kalau zuhur tu 4 rakaat lah, zuhur dengan asar 4-4, maghrib dengan isyak 3-4, tak boleh dikasarkan. Para ulama telah pun mengeluarkan kaedah fiqh daripada ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, yang berbunyi al-masyaqqah tadribut taysir. Bila datangnya masyaqqah ataupun datangnya kepayahan, kesempitan, maka dia membawa kepada kemudahan. Jadi macam mana yang dikatakan masyaqqah ataupun kesempitan yang membolehkan seseorang itu menjamakkan sembahyang ataupun pesakit itu menjamakkan sembahyang. Ini masyaqqah ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat senario yang berlaku lah dalam masyarakat kita lah, kita lihat mereka yang sembahyang di masjid, di surau, secara berjamaah tu, kalau kita lihat mereka yang sembahyang orang sakit lah, bukan sembahyang jamaah ni. Saya nak sebut sikit kat sini. Sembahyang orang sakit ni, kita nampak semacam bawa kerusi, duduk atas kerusi, sembahyang atas kerusi. Jadi saya kata ada pesakit-pesakit yang sembahyang atas kerusi, ataupun dia sembahyang
kadang-kadang duduk, kadang-kadang dia berdiri dan sebagainya, ya. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Ni dia. Ada yang sah, ada yang tak sah. Mana yang sah, alhamdulillah lah. Kalau yang tidak sah tu, maknanya wajib diqada. Kalau sekiranya tidak qada, maka akan dituntut besok di hari akhirat. Ini berat ni. Itu sebabnya kalau di segi sembahyang jamak ni, bagi pesakit-pesakit kronik ini, apa yang dikatakan masyaqqah tu, apa maksud masyaqqah tu, ataupun dalam keadaan kepayahan menyebabkan dia boleh sembahyang jamak. Jadi sebenarnya masyaqqah ni dia bersifat subjektif, ataupun relatif, ataupun kita kata bersifat nisbi. Dia tidak objektif. Jadi bila kita sebut bersifat subjektif ataupun relatif, maka dia bergantung kepada individu itu. Individu ni sakit, sakit juga, kronik juga, tapi tak dibenarkan sembahyang jamak. Lain pula individu ni pula, dia kronik juga, tapi dia boleh sembahyang jamak. Jadi inilah perlukan kepada ilmu. Jadi tak bolehlah, maknanya bila dia kata saya sakit ni, saya sembahyang jamak. Jadi ini masalah, jadi sebabnya saya kata kita ni tak bolehlah dengan ceramah sahaja, macam saya sebut pagi ni macam ceramah lah, bukan saya mengajar cara sembahyang. Kalau kita nak tahu buat cara sembahyang ni, sembahyang asas, sembahyang yang asas ni, ataupun sebagai pesakit ni nak belajar sembahyang cara orang sakit ni, cara sembahyang duduk, berdiri, duduk, mengiring, melentang, begitu juga dengan sembahyang jamak, bagi pesakit ini, dia mesti belajar, mesti belajar. Tak boleh dengar-dengar begitu saja, lepas tu dibuat. Bimbangkan apa yang dibuat itu tidak bertepatan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat dia. Jadi saya bagi contoh sikitlah pesakit-pesakit yang boleh menjamakkan sembahyang ni. Yang pertama sekali kita kata asasnya penyakit kronik lah. Maksud kronik ini maknanya kalau sekiranya dia tidak menjamakkan sembahyang, maka dia tak dapat nak tunaikan sembahyang setiap waktu. Itu susah tu, itu umum. Jadi maknanya kalau sekiranya dia tak dapat, kalau dia nak buat sembahyang setiap waktu, memang adalah waktu-waktu yang dia tertinggal, kerana sakit dia tu. Jadi kerana itulah dia dibolehkan sembahyang jamak. Contohnya orang yang lumpuh. Saya pernah ditelefon oleh anak seorang wanita yang lumpuh ni. Contoh, saya bagi contoh ni. Anak dia kerja, anak dia bekerja, dan ibunya dia harapkan anak ni lah yang membantu dia untuk suci, untuk udukkan dia dan sebagainya, sampailah dia boleh sembahyang. Tapi anak yang telefon saya ni kata, anak ni kata dia ni kerja, selepas dia sucikan ibunya sampai subuh, okeylah, selesai masalah. Tapi Zohor macam mana, dia kata pasal dia kerja, dia balik rumah mungkin sampai rumah pukul 5 atau 6 petang. Macam mana sembahyang Zohor ibu dia? Jadi ini contohlah, contoh yang membolehkan si ibu ni sembahyang jamak. Jadi bila anak ni balik nanti pukul 6, anak ni sucikan najis dan sebagainya, ambilkan wuduk, dia sembahyang jamak takhir. Dia sembahyang jamak takhir. Tapi cara sembahyang tu, itu kena belajar lah. Ini saya nak beritahu begitu je. Itu kalau saya nak terangkan, saya tak cukup lah masa. Masa kita pun dah melebihi ni soal jawab sikit ni kan, kalau ada lah soal jawab ni. Tu lumpuh kan, ataupun sakit yang tak lumpuh tapi dia tak mampu nak bergerak. Jadi untuk ambil wuduk, untuk suci najis, tak mampu untuk bergerak. Dekat sini
Mungkin ada orang yang boleh bantu dia. Orang yang bantu ni mungkin dia kata saya boleh bantu ni 3 kali je, tak boleh 5 kali, contoh, ataupun anak ya. Jadi kat situlah ya, dia boleh menjamatkan. Kalau dialisis ini memang termasuk dalam fatwa ya, termasuk dalam fatwa Selangor pun ada ya, fatwa kebangsaan pun ada mengatakan dialisis ini boleh menjamatkan sembahyang dia. Salas baul ni maksudnya orang yang berpanjangan najis, dalam keadaan menajis ya, berpanjangan. Maknanya kita kata dah spring dah tak kuat kencing keluar 1 minit, 2 minit keluar, 3 minit keluar, 24 jam. Jadi mereka ini ya, kalau nak buat setiap apa, banyak belanja dia ya, dengan lampinnya dan sebagainya ya. Jadi kalau dibuat 3 kali dalam satu hari itu, banyak juga belanja, lebih kurang sikit daripada 5 kali. Begitu juga dengan pesakit-pesakit yang nak menjalani pembedahan ya. Contohnya mungkin pukul 2 kan dia nak menjalani pembedahan, atau pukul 3 ya, mungkin larut sampai ke malam ya. Jadi dia boleh sembahyang jamak takdim ya. Begitu juga dengan petugas-petugas. Jadi banyak lagi bincangan. Ada ke soalan-soalan. Jadi sebelum saya sambung, kita raikan juga kalau ada apa-apa soalan. Silakan. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Mat Jaiz Kamus atas perkongsian sebentar tadi berkaitan dengan solat bagi pesakit kronik, dan kita nak raikan satu soalan ini daripada Muhammad Haidir Mak Yusof. Berkaitan dengan dia kata kat sini, Ustaz, jika pesakit ada salur beg najis, ini untuk inilah apa ni, salur najis, apa ni, beg najis, bagaimanakah solat pesakit? Salur bersambung dengan pesakit, maksudnya saluran beg tu bersambung dengan pesakit. Boleh, mungkin Ustaz boleh respon sikit untuk ni Muhammad Haidir ni. Saya sebutkan tadi salas baul ya. Salas baul maksudnya kencing berpanjangan ya, 24 jam ya. Tapi kalau digunakan urine bag tadi, itu memang dia pun tak tahu ya, sama ada kencing dia keluar ataupun tidak kan ya. Jadi maknanya itu termasuk dalam kategori salas baul lah. Jadi ini ada 2 cara lah ya. Satu, semayang orang yang salas baul ya. Termasuk juga ada orang tanya saya, dia ni selalu keluar angin, kentut, orang kata kentut keluar angin ya. 1 minit kan keluar, 2 minit kan keluar, sama macam kes ni. Jadi yang pertama sekali, orang yang salah baul nak sembahyang macam mana. Yang keduanya jamak ya. Ada 2 isu dekat sini. Isu yang pertamanya, nak orang yang dalam keadaan begini dia nak sembahyang, contohnya urine bag tadi ya, berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh JAKIM ya, dalam buku panduannya yang telah disahkan oleh panel pakar syariah JAKIM pada tahun 2012. Dan kalau ikut hukum asal dalam kitab fiqh pun ada ya, isu dia salas baul ya, termasuklah ni urine bag ni. Apa nak buat? Yang pertama sekali, tunggu masuk waktu ya, tunggu masuk waktu semayang. Selepas masuk waktu semayang, baru buka dia punya punat bawah tu, bawah bag tu ya. Bawah bag tu ada punat on off dia, buka ya, buka untuk keluarkan air kencing tu ya. Dah buka, dah pastikan semua air kencing dah tak ada ya, bukan sampai kering ya, dah tak ada menitik lagi ya. Kemudian spray dengan air mutlak ya, tempat keluar air kencing tadi, spray dengan air mutlak ya.
Kemudian dah spray ataupun dirus dengan air mutlak, tutup balik sunat tadi. Dah tutup, ambil wuduk dengan segera, kemudian semayang dengan segera. Jadi bagi orang yang berpenyakit demikian, dia boleh hanya satu package tadi, daripada masuk waktu tadi sampai dia ambil wuduk tadi, dia boleh semayang fardu sekali, dan mengerjakan ibadah sunat beberapa kali. Tapi bila masuk waktu, kata tadi waktu zuhur, nak semayang asar, tunggu asar masuk pula. Kemudian bila asar masuk, buat macam tadi. Buka kunat, dia keluarkan air kencing, spray balik, tutup balik, ambil wuduk balik, semayang. Jadi maknanya dia kena buat 5 waktu sampai 5 kali package tadi, satu hari semalam 5 kali. Inilah kalau dia tak mampu kan, tak mampu nak buat susah kan. Jadi bolehlah dia jamak. Kalau jamak, dia buat satu package, 2 semayang. Contoh masuk waktu zuhur. Masuk zuhur, dibuangkan air kencing tadi daripada beg tadi, kemudian anda spray, tutup, ambil wuduk, semayang zuhur, 4 rakaat. Lepas tu niat jamak takdim, terus semayang asar. Jadi bagi siapa yang jamak, dia buat 3 kali je lah package tu. Tapi kalau siapa yang tak jamak, dia kena buat package itu setiap masuknya waktu semayang. Ringanlah sikit dia punya tu kan, bebanan pesakit daripada 5 kali jadi 3 kali kan. Jadi 3 kali. Okey, baik. Sebenarnya Ustaz, ada juga yang bertanya berkaitan dengan mana yang lebih afdal Ustaz, antara nak jamak takhir ke nak jamak takdim, ataupun terpulang kepada situasi masing-masing. Jamak takdim, jamak takhir ini sebenarnya bagi pesakit terpulang kepada kemudahan dia lah. Mungkin orang yang bantu dia tu ada waktu zuhur, dia jamak takdim. Mungkin orang nak bantu dia tak ada waktu zuhur, dia niat dalam waktu zuhur tu untuk takhir kan. Jadi dia buat waktu jamak takhir, jadi berdasarkan kepada kemudahan pesakit tu lah. Nama pun rukhsah Ustaz, maksudnya mana yang mudah bagi dia lah kan. Mudah bagi dia. Waktu bila yang ada pembantu, waktu bila yang sesuai kan. Itulah waktu yang afdal bagi dia untuk jamak. Kalau tak takdim lah. Ataupun dia tak ada pembantu, tapi masa zuhur tu dia kuat. Kan? Mungkin waktu asal kan mungkin dia dah lemah sikit kan. Dia buat macam itulah, ikut keadaan pesakit tu. Baik. Jadi itu 2 soalan lah yang sempat kita kongsikan dengan Al-Fadil Ustaz, yang berkaitan dengan solat jamak bagi pesakit kronik. Ada Ustaz nak tambah apa-apa lagi ke Ustaz? Ada sikit lagi. Sila Ustaz. Bagi petugas, bagi petugas pula saya sebutkan petugas pula. Prinsip bagi petugas yang membolehkan mereka ini menjamakkan semayangnya, ada beberapa prinsip. Yang pertama sekali, bagi petugas, dia terpaksa menjaga pesakit. Maknanya mungkin pesakit ini pesakit dah kritikal. Jadi kalau sekiranya ditinggalkan pesakit ini, mungkin melambatkan proses penyembuhan, ataupun mungkin pesakit ini meninggal dunia. Jadi maknanya katakanlah dia menjaga waktu zuhur kan, waktu zuhur dah masuk kan, jadi dia niatlah jamak takhir, ataupun dia tahu dah dia akan menjaga pesakit-pesakit kronik ini dalam waktu asar, dia dah yakin dia punya jadual, dan dia pun jadual dia menjaga pesakit kronik yang tak boleh ditinggalkan, maka dia boleh jamak takdim. Itu contohlah. Kemudian tiada pengganti untuk membolehkan solat pada waktunya. Memang tak ada pengganti pun, dia tahu dah. Tak ada pengganti untuk menjalankan tugas. Contohnya macam COVID-19 ni kan, kadang-kadang tak ada pengganti dia. Ataupun memang bila dia masuk saja kerja tu, punch card je, maknanya dia terus dah. Semua dia kena buat. Tak boleh nak buat, tak boleh nak
ya, buat semayang setiap waktu. Memang dia tahu pun. Maka pada ketika itu bolehlah dia semayang jamak. Menurut Syekh Atiyah Sakar, Ketua Lajnah Fatwa Azhar, dalam fatwanya harus bagi pesakit menjamakkan solat jika sukar baginya solat pada waktunya. Maknanya contohnya apa? Wanita yang menyusukan anak, ya, sedang dia keluar darah istihadah, ya, kerana mengelakkan sukarnya hendak bersuci setiap waktu. Itu satu. Jadi ini samalah macam orang yang mengidap penyakit salah bau tadi, ya, macam urine bag, ya. Tapi untuk makluman tuan-tuan, bagi mereka yang ada colostomy bag, itu lain. Colostomy bag ni maknanya najis yang berada di perut, ya, dikeluarkan daripada perut, ya, ada dia punya bag sekali, namanya colostomy bag. Jadi itu ada dua pilihan lah, ya. Ada fatwa kebangsaan mengatakan orang yang ada colostomy bag ni dia dikategorikan seperti orang yang sehat macam biasa. Jadi dia tak perlu mengeluarkan najis itu, ya, dan sebagainya, ya. Dia buat macam biasa. Ya, dia ambil uduk, selagi uduk tak batal dia boleh sembahyang. Maksud hukum beg tu macam perut lah, macam dalam. Ya, dia macam ada kat luar. Macam dalam, ya. Jadi itu tak ada masalah. Baik. Kemudian menurut Lajnah Daimah Lil-Buhus wal Ifta' di Arab Saudi berpendapat doktor yang telah dikhususkan untuk melaksanakan operasi pembedahan perlu meraihkan waktu solat, ya, agar dapat dilaksanakan pada waktu ini. Itu maknanya dia kena susun, ya, kalau boleh susun jadual lah, ya. Susun jadual, ya. Maknanya semayang Zuhur pukul 12, pukul 1.30 dia bedah 2 jam, dia buat pukul 9, begitulah kalau boleh. Tapi kalau ada pasien dia banyak, ramai, ya, kalau tak boleh, ya, maknanya terpaksa ikut jadual yang telah ditetapkan, ya, kerana pasien ramai, ya. Jadi pada ketika itu darurah lah, ya, maka dia bolehlah semayang jamak, ya, sama ada takdim ataupun takhir, ya. Soalan dia, semayang tak boleh jamak macam mana? Ya, macam asar, dia buat antara asar, ya, dengan maghrib boleh jamak. Jadi macam mana buat? Ya, yang pertama sekali, kalau mampu buatlah, ya. Kalau mampu buat dalam waktu, buat. Kalau tak boleh, bergele-gele, ya. Kalau bergele-gele pun tak boleh, terpaksa meninggalkan semayang, ya, qada je lah semayang. Itu pilihan terakhir lah, ya. Itu bagi semayang yang tidak ada jamak, ya. Baik, untuk akhirnya, macam mana kita nak mengutamakan, ya, bila kita nak melakukan jamak ni, ya, macam mana mana yang kita nak utamakan. Kalau petugas, yang pertama sekali, sibuk macam mana pun, pilihan yang pertama semayang pada waktunya. Itu pilihan pertama lah, ya. Kalau tak boleh, bergele-gele macam tadi lah, ya. Semayang dulu, nanti saya tunggu, ya. Kan saya ganti pula, awak semayang pula. Tapi masih dalam waktu juga lah. Masih dalam waktu. Baik. Kalau tak boleh, baru pergi ketiga, jamak suri. Jamak juga, tapi jamak suri nama dia. Suri ni daripada perkataan surah, daripada gambar, macam jamak. Macam jamak, ya. Dia bukan jamak, tapi macam jamak. Orang tengok, macam jamak je. Tapi sebenarnya bukan jamak. Gambaran itu macam mana, Ustaz? Ya. Macam jamak ni macam mana? Ini boleh juga pesakit kronik tadi, kan? Ya. Maknanya semayang Zuhur dibuat ujung waktu. Okey. Ya. Ujung waktu. Sekarang ni Zuhur pukul 4.50, kan? Ya. Dia buat Zuhur pukul asar 4.50. Dia buat Zuhur pukul 4.40. 10 minit sebelum. 10 minit sebelum. Okey. Ya. Itu salam dia masuk asar, terus semayang asar. Dia macam jamak, ya, tapi macam jamak suri tu macam jamak lah. Tapi hakikat dia masih dalam waktu. Masih lagi dalam waktu. Pilihan ketiga lah. Macam kita sihat ni pun boleh buat. Tak ada masalah. Ya, sibuk sangat kerja, banyak sangat kerja, ya. Buatlah itu. Tapi kuranglah pahala. Berdosa tak berdosa, ya, pahala dia kurang, ya, pasal yang pahala dia banyak sepanjang awal waktu.
Betul. Itu jamak suri. Jadi kalau tak boleh yang kedua, pergi jamak suri. Tapi masih dalam waktu. Okey. Kalau jamak suri yang pun tak boleh, baru pergi jamak takdim ataupun jamak takhir. Ini pun masih lagi dalam waktu juga. Pasal jamak, jamak takdim, jamak masih dalam waktu juga. Masih tidak berdosa juga. Pasal harus. Kalau yang keempat tak boleh, dia tidak akan solat pada waktunya, maka dia kena qada sembahyang. Tapi oleh kerana darurah, maka dia masih lagi tidak berdosa. Tapi jangan dia reka-reka. Kita dah menjalani empat langkah ni kan, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak, bukannya tiba-tiba jamak. Maknanya Islam tu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan silap, jangan dimudah-mudahkan. Bagi sakit pula, step dia ada 4. Yang pertamanya, kalau boleh sembahyang pada waktu dia. Tak boleh sembahyang pada waktu, jamak suri. Macam tadilah, ujung awal. Macam contohnya, macam katakanlah dia pakai lampin kan. Dia pakai lampin, nanti kalau 5 kali tukar lampin, banyaklah belanja, kemudian banyak kerja. Jadi dia buatnya pukul 4 suku tu, dia buka lampin, dia sucikan najis sebagainya, pakai lampin baru. 4.40 tadi dia sembahyang Zuhur, kemudian masuk saja asar, dia sembahyang asar. Jadi jimat dah kan. Itu jamak suri kan. Kalau tak boleh jamak suri, mungkin waktunya daripada pembantu, maka dia boleh tukar kepada jamak takdim, ataupun jamak takhir. Kalau itu pun tak boleh, katakanlah tak boleh, jadi dia terpaksa tak semayang, maka pada ketika itu tak semayang tu darurah lah, maka pada ketika itu qada lah semayang ni, tidak berdosa juga, pasal kekangan kerana darurah. Jadi itulah beberapa perkara berkenaan dengan semayang jamak bagi pesakit kronik dan bagi petugas-petugas menjaga pesakit. Baik, okey, terima kasih Ustaz. Maksudnya bagi pekerja perubatan tadi ada 5 step ni tu lah. Perlu tengok dari segi keutamaan itu. Kalau mampu yang awal tu, yang awal lah kemudian baru pergi yang seterusnya. Dan bagi pesakit kronik pula tadi ada 4 step ni tu untuk dinilai tahap mudarat ataupun tahap kesusahan yang kita hadapi tu hanya kita yang tahu, Ustaz. Individu yang tahu. Jadi mungkin berbeza mengikut individu, mengikut situasi, mengikut penyakit dia yang dialami oleh seorang pesakit tu lah. Alhamdulillah. Untuk akhirnya ini berkaitan dengan tajuk solat jamak bagi pesakit kronik ini, kita sempat tadi dalam dua soalan tadi yang kita kongsikan tadi, dan banyak isi-isi ataupun poin-poin penting yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ingat, hafal. Nanti apabila berlaku, apabila perlu, maka kita dah ada ilmu di dada kita untuk diamalkan dan untuk memastikan ibadah kita itu tidak terjejas walaupun dalam keadaan kita dilanda musibah ataupun dijangkiti sesuatu penyakit. Jadi untuk akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fadil Tuan Haji Majid Ibn Kamus, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa di Selangor, kerana sudi untuk menerima jemputan kita pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh muslimin dan muslimat, siapa yang mengikuti live kita pada pagi ini. Mohon dipanjang-panjangkan, dikongsi-kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan kita juga mendapat saham pahala daripada apa yang kita lakukan tersebut. Jadi saya dengan ini mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekurangan sepanjang kita bersiaran pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.